Sadaqallahul Azim. Dimuliakan Imam Al-Qursi dan seluruh yang kuasa, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kepada selamanya, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi memberikan kita kesempatan dan waktu untuk sama-sama dapat kita hadir di rumah Allah, sama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai seorang Muslim, sama-sama memulakan hari baru dalam kehidupan kita. Karena bagi setiap Muslim itu, setiap hari itu merupakan hari yang baru dalam kehidupannya. Karena bila kita tidur semalam, bermakna roh kita telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pagi-pagi lagi Allah Ta'ala menyambung kembali roh kita. Sebab ada sebahagian daripada kita yang tidak sempat untuk hadir salat subuh berjamaah. Tidurnya tidur yang terus tidur buat selama-lamanya. Tapi kita alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita selepas semalam Dia yang mematikan. Semalam Dia telah mematikan kita. Karena Allah Ta'ala itu Allah, kita baca dalam doa tidur, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut, dengan nama Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Alladzi yuhyikum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Dialah Allah yang menghidupkan kita daripada tiada, mewujudkan kita daripada tiada kepada ada. Manusia ni asalnya tidak ada, tidak wujud. Allah Ta'ala yang wujudkan kita. Thumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kita kembali. Thumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kita semula. Maknanya itulah kerja buat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada pagi yang mulia ini suka untuk kita mengimbas kembali beberapa ayat daripada surah At-Tariq, surah yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim, di antara surah-surah yang pendek yang disebutkan sebagai At-Tariq itu, yakni yang datang pada malam hari. Kita tengok satu persatu. Saya baca daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-7, dan banyak kelebihan-kelebihan yang boleh kita ambil daripada surah At-Tariq ini, dan mudah-mudahan ia menjadi panduan kepada kita semua, insya-Allah. Seperti mana biasa, saya baca dan tuan ikut dengan saya ayat demi ayat yang saya bacakan daripada surah At-Tariq ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma إن
لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب Sadaqallahul Azim. Tiap-tiap yang bernafas ada penjaganya. Ini dia punya tema. Tema kepada surah At-Tariq itu iaitu tiap-tiap yang bernafas ada penjaganya. Dia setiap surah dalam Quran dia ada temanya. Ada temanya. Seperti bagi contoh dalam surah Yunus, Allah Ta'ala menyatakan ilaihi marji'ukum jami'an. Jadi tema dia para ulama sebut ilaina marji'ukum, kepada kami kamu semua akan dipaksa balik. Ada tema dia. Okay. Dalam bila kita sebut ada cerita, dia ada tema dia. Okay. Bukan tajuk lain. Tajuk itu dia punya kepala dia, tapi ini tema dia. Jadi tema kepada surah At-Tariq ini, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tiap-tiap yang bernafas itu ada penjaga. Baik. Was-samai wat-tariq, dan demi langit dan demi tariq. Demi langit, demi tariq. Tahukah engkau wahai Muhammad apakah yang dimaksudkan dengan at-tariq? Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmu ats-tsaqib, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Ia merupakan bintang yang mempunyai cahaya yang begitu cerah sehingga boleh menembusi pekat gelap malam. Itu dia punya syarahannya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat yang keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada sesuatu jiwa pun diri melainkan ada penjaganya. Jadi kesimpulannya apa tuan-tuan? Apa yang Allah Ta'ala nak sebutkan di sini ialah Allah nak ceritakan tentang ayat in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ayat ini yang saya katakan tema. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang yang betul-betul terpancar sinarannya agar ayat ini lebih memberikan kesan ke dalam hati manusia. Jadi bila Allah Ta'ala sebutkan tentang bintang-bintang malam yang hebat, demi langit Allah bersumpah. Allah bersumpah demi was-samai, demi langit, wat-tariq, demi at-tariq. Itu dia. Jadi bila Allah Ta'ala bersumpah, maknanya benda ini benar-benar memberikan manfaat dan fungsi yang cukup hebat kepada kehidupan kita di atas muka bumi ini. Sama dengan Allah Ta'ala bersumpah dengan ayat-ayat yang lain, bersumpah dengan buah tin, bersumpah dengan buah zaitun, bersumpah dengan wal-lail, demi malam, demi masa, wal asr, wal duha, demi waktu duha dan sebagainya. Kesemua itu mempunyai hikmah dan juga tujuan tertentu yang kadang-kadang ia tidak diberitahukan kepada kita kerana ia merupakan rahsia di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita. Baik.
Sengaja Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang yang betul-betul terpancar, yang disebutkan dalam ayat yang ketiga, An-Najmus Tsaqib. Allah tanya balik, wahai Muhammad, apa tahukah kamu wahai Muhammad, apakah yang datang pada malam hari itu? Yakni At-Tariq, yakni yang datang pada malam hari, yaitu bintang yang bercahaya, yang cahayanya menembus. Maknanya menembus kepekatan malam. Hebatnya tuan-tuan. Kalau kita mengaji, kita mengikuti ataupun mengkaji ataupun membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan astronomi, bagaimana hebatnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap cakrawala-cakrawalanya yang ada di atas muka bumi ini, kan? Itu kena buat pengajian khusus. Kena mengaji, fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Pergi tanya kepada ahli-ahlinya, kepada pakar-pakarnya, jika kamu sekiranya kamu tidak mengetahui. Sebab itu di kalangan saintis, di kalangan pengkaji-pengkaji ini ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam semalam dia keluar dalam satu Facebook, bagaimana lakon negro Amerika yang negro Smith Will Smith. Biarlah tu. Saya nama tak pernah ingat, tapi tengok pelakon tu tahulah. Dia biasa berlakon dengan Jackie Chan lah, apalah kan. Tahulah kita police story kan, boleh saya ingat lah. Tak apalah. Dia ni orang selebriti dunia, orang kenal dia. Dia sebut dalam semalam bagaimana dia berada di India. Bagaimana dia kagum melihat orang Islam berbondong-bondong. Bila masuk di bawah tu, dia kata hotel dekat, dia kata dekat dengan tempat dia duduk tu tuan-tuan, di Taj Mahal. Dia tengok bagaimana orang Islam berbondong-bondong, kan? Pada setiap waktu mereka menunaikan, menyahut seruan hanya dengan mendengarkan azan, mereka berbondong-bondong. Ini yang tidak ada pada ajaran agama lain. Agama lain mana ada begitu. Dia ada sembahyang ayat dia main lah, waktu nyanyi-nyanyi sikit dalam gereja dia sebagai contoh, kan? Tapi bagi orang Islam tak ada benda, tak ada pun sembahan di hadapan dia, tak ada pun tokong-tokong ke, batu-batu ke, tempat alat pemujaan tu tak ada, kan? Adapun orang Kristian, dia ada dia punya salib dia ada dia punya tempat dia, kan? Orang Islam tak ada, kan? Sembahyang di mana-mana pun, bukan nanti mesti dalam masjid, bukan nanti mesti depannya ada kubah dan sebagainya, ada mihrab, kan? Boleh sembahyang atas padang, sembahyang di stadium, kan? Pertama-tama sekarang ni, zaman hari ni zaman sudah berubah. Kalau dulu stadium orang main bola saja, dah stadium orang berselawat, stadium orang buat tempat sembahyang hajat. Kalau di Kelantan tu hampir setiap tahun ada program acara besar, salat berjamaah di stadium, semua sembahyang atas padang bola. Ini satu perkembangan dan perkara yang sangat baik. Baik. Jadi Allah gambarkan, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala bersumpah, hebatlah. Watin wa zaitun, watin wa zaitun. Maka buah zaitun ada hukumah dia, ada apakah kajian-kajian pun mendapati sangat baik untuk kehidupan kita. Bukan sekadar kita ambil jadikan dia minyak, jadikan dia sebagainya, tetapi orang yang mengamalkan buah-buahan disebutkan dalam Al-Quran ini, ianya sangat baik. Allah Ta'ala tak sumpah dengan buah rambutan, tak kata buah rambutan, buah durian, buah dokong, buah lain-lain, tak ada, tak sebut, kan? Tak sebut itu, gitu-gitu je lah. Itu aksesori kepada kehidupan ini, kan? Gitu. Tapi kalau benda yang Allah Ta'ala sebut, boleh amalkan, kerana dia mempunyai manfaat dan kesannya yang sangat baik. Baik. Hakikat manusia ini tidak akan hidup berseorangan, melainkan telah diutuskan malaikat untuk menjaganya, walaupun berada di tempat yang sunyi, bersendirian, tanpa orang lain sekalipun. Saya tak ingat satu ayat itu yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala menyatakan, dialah Allah yang apabila kamu berada 3 orang, kan, kamu berbisik-bisik ke 3 orang, Allah lah yang keempat. Huwa rabi'uhum
Kan? Lepas tu Allah Ta'ala sebut pula, kalau kamu berhimpun dalam kamu ketika kamu berada di berkumpul dalam 5 orang, maka Allah juga wasalisuhum, Allah itu yang keenam. Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang kamu bincangkan, yang kamu bisik-bisikkan. Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala sebut begitu. Cuma ayat itu saya tak ingat ayat tadi. Tapi mafhumnya, maknanya Allah Ta'ala senantiasa bersama dengan kita. Dia mengetahui setiap gerak geri kita, setiap gerak hati kita, setiap perbuatan, setiap perkara yang kita fikirkan, yang kita niatkan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sebab itu Allah Ta'ala mengatakan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sesungguhnya tiap-tiap yang bernafas itu mesti ada penjaganya. Kan? Jadi ada penjaga lah, ada malaikat hafiz, maknanya para malaikat yang senantiasa menjaganya, menjaga setiap perkara, setiap perbuatan, setiap amal perbuatan gerak geri kita ini dikawal, dipantau, dijaga oleh malaikat-malaikat yang memang kerjanya menjaga. Allah ni tuan-tuan, kalau Allah tak ada malaikat, Allah boleh buat. Kan? Allah ni boleh buat, dia boleh buat semua, dia buat kita duduk pun mana ada malaikat lagi. Kan? Dia tak ada masalah. Allah ni dia boleh buat semua. Kan? Sebab malaikat juga ciptaan Allah. Makhluk-makhluk ni semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Macam dalam hadis Nabi sebut apa? Bila kita meluk ngaji macam ni, ada malaikat yang memantau. Kerja ini malaikat unit peronda. Dalam malaikat ni ada unit-unit dia. Ada yang unit itu, ada yang unit macam ni. Antaranya ialah unit peronda. Malaikat ni meronda-ronda mencari orang yang hadir ke dalam majlis ilmu. Kan? Ada yang tengok pada dia nampak, surah tuan-tuan, surah Al-Hijrah ini pada pandangan Allah Ta'ala di langit dia bercahaya. Orang yang surah masjid, madrasah yang mengadakan majlis-majlis ilmu ini bercahayanya, tapi kita tak nampak dah cahaya tu. Kita mungkin nampak gelap, tapi pada pandangan Allah, pada pandangan para malaikat dia bercahaya. Naik sampai ke langit malaikat. Unit peronda canggih tengok, di sini ada, di Kota Kemuni ni ada satu surah, namanya surah Al-Hijrah. Dia ni, kan? Dan malaikat mencatat nama-nama semua ni hantar pergi pada Allah. Timbul persoalan, Allah Ta'ala tak tahu. Kalau malaikat tak tahu, Allah Ta'ala ni dia mengetahui, Sami'un basir, alimun khabir. Bukan sekadar alim, dia khabir. Apa makna khabir? Halus pengetahuan, dia tahu semua. Kan? Jadi cuma bila adanya para malaikat ini nak bagi tahu kata legalitinya, maknanya formalitinya, maknanya formalnya, urusan pentadbiran Allah ni hebat. Allah ada kru-krunya, Allah ada dia punya malaikat yang membantu. Kalau malaikat tak ada apa, Allah tahu semua. Allah tahu semua, dia Tuhan kita, dia Tuhan kita. Kan? Yang kita duduk dalam ini majlis ni, kita buat apa, kita macam mana, kita niat apa, bagaimana, saya datang ni niat macam mana, semua Allah Ta'ala tahu. Kan? Begitu juga dengan manusia ni. Kalau tak ada malaikat penjaga yang namanya hafiz pun, Allah Ta'ala boleh jaga kita, tak ada masalah. Cuma nak bagi tahu kata pentadbiran Allah ini, formalitinya ada kaki tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jaga syurga, yang jaga neraka, yang jaga orang-orang Islam, yang jaga semuanya dikawal. Yang mereka ini tidak pernah membantah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada kerja malaikat. Malaikat dia tak pernah bantah, tak pernah lawan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Baik. Allah Ta'ala telah memutuskan para malaikat menjadi penjaga kepada manusia tanpa mengira pangkat dan kedudukan mereka. Allah Ta'ala tidak akan sekali-kali mengutus malaikat untuk menjaga perkara yang sia-sia. Contohnya, seorang menteri besar akan disediakan seorang pengawal peribadi supaya menjaga keselamatannya di dunia. Hal ini adalah rekaan kerajaan yang dibuat-buat oleh manusia. Tetapi Allah Ta'ala telah memerintahkan, Allah yang Maha Bagah telah memerintahkan malaikat menjaga berjuta-juta manusia tanpa mengira agama yang dianuti oleh mereka. Kan? Tengok Obama datang Malaysia. Tu dia. Obama datang Malaysia bukan sekadar dengan bodyguard dia saya ingat satu kapal terbang.
Yang nak datang ke Malaysia tu, mai dulu 3 minggu, sebulan sebelum tarikh nak sampai tu, sampai dah mai kawal hari-hari, jaga semua jalan, SB-nya campur lagi dengan SB negara yang dia nak turun tu, campur lagi dengan SB dia sendiri turun. Pastikan semuanya jalan nak turun macam mana, ke mana nak pergi, lagi semua reki habis siap. Bahkan kereta tu kereta yang dibawa dalam pesawat dia sendiri. Tu dia punya penakut sampai tahap tu. Berani pada bapak kepala guru gagal. Tu orang penakut dah tu gagal, mana dia boleh kan? Maknanya turun tu turun aja dengan kereta-kereta turun sekali. Kereta tu pula tentang dia punya kalis peluru dia hebat. Bukan sekadar kalis peluru, tayar dia kalis bom. Punya hebat teknologi yang dibuat fikir nak selamatkan presiden. Sebab apa? Sebab dia jahat. Tu punca dia. Sebab dia jahat, dia takut orang buat balik kejahatan itu kepada dia. Sebab tu dia takut. Padahal apa you nak takut? Kan? Kalau you dah tak yang betul, you nak takut apa? Kan? Kita tengok ada pemimpin Islam dunia, dia pergi mana-mana tak ada bodyguard pun. Tuan Guru Nek Aziz Nikmat tak ada bodyguard pun. Pergilah mana ada lahat ikut tu biasa-biasa. Pegawai pencen mana dia ambil, dia tak ikut habuan peneman. Bukannya bodyguard kali tulis peluru apa tak ada. Kalau nak mati, matilah di mana-mana pun. Obama kalau nak mati, dia mati juga. Kan? Tapi bangsa dia penakut, dia bunuh orang ramai, dia takut orang bunuh dia. Kan? Tu dia. Tu kita tengok tu nak mai tayar. Dia perlu tunjuk balik kan dalam Facebook baru ni macam mana kehebatan Amerika ni. Memang panggil dia betul dia nak cerita ke orang kata dia hebat. Kan? Hebat-hebat dia belakang negara dia hancur, sedang mengalami kehancuran yang teramat sangat. Kan? Jadi dia tak percaya. Ada bodyguard lah. Semalam saya tuan naik motor balik daripada perpustakaan awam Selangor. Nak terus pergi ceramah di KLCC. Saya naik motor saya lah. Kan? Motor saya tu sama dengan motor yang escort Datuk Seri Perdana Menteri. Boleh tahan lah tuan. Kan? Jadi bila saya tengok mereka duduk layan polis duduk semua kan, saya kumpir rapat tepi nak tengok tak akan mereka tak apa. Dia halau saya tepi tuan. Dia halau saya lepas pada tu saya hambat balik. Nak apa kita lari motor sama dengan mereka. Mereka lari 260, kita lari 280. Tak ada apa pun. Kan? Kan? Motor kita sama je motor dia. Tapi cara tu tuan-tuan, dia halang. Siapa main duduk tepi dia dah jalan duduk jam. Kan? Dia hambat pun tepi-tepi apa semua orang lupa. Bila kawan tu rapat, nak rapat sikit, kawan tu geng-geng bodyguard ni macam nak penendang kereta tu, tunjuk punya kasar dia. Kan? Takut belaga, takut kawalan padan dengan polis satu depan je, orang tak heran dah. Ni bodyguard lagi apa semua. Bodyguard tu saya ingat kali peluru pakai baju dua-dua, warna hitam, motor hitam, topi hitam, baju hitam, spek mata hitam, kasut hitam, semua hitam. Kan? Tu dia. Jadi kalau apa nama dijaga, sedangkan Allah Ta'ala memang dah ada penjaga dia. Kan? Betul, orang yang takut, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak akan takut. Dia nak takut apa? Kan? Dia tak ada apa, tak ada masalah apa, tak ada perlu kepada itu, ini dan sebagainya, kerana dia yakin dengan kawalan daripada Allah. Kan? Jadi masalah dia sebab jahat. Jahat itulah menyebabkan dia perlu kepada kawalan-kawalan lain, takut nanti orang buat dia, orang bunuh dia, itu, ini dan sebagainya. Baik. Tetapi Allah Ta'ala yang Maha Gagah telah memerintahkan malaikat menjaga berjuta-juta manusia tanpa mengira agama yang dianuti oleh mereka. Jadi malaikat dia jaga kita hari ini. Kan? Kadang-kadang kita tengok kita naik kenderaan, ada semalam sahabat saya aksiden, kereta tertelak. Kan? Estima dia tuan-tuan, belakang terpatah, punggung pun terpatah kanan. Dia dengan baby baru 3 bulan, duduk di belakang, driver duduk depan dengan anak. Kan? Apa pun tak, luka cedera pun tak, kereta tertelak dah, tak boleh ambil dah. Siapa yang jaga tuan? Sebab adat kata hancur, adat kata kereta lagu tu mati tuan-tuan. Kan? Tapi Allah hafiz. Kan? Malaikat ni ada hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa, setiap insan, setiap manusia itu ada hafiz, ada penjaganya. Kan? Jadi tak ada masalah lah. Maknanya malaikat-malaikat ini menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi sebab tu orang yang beriman ni tuan-tuan, dia tak ada takut apa. Kan? Dia tak takut apa, dia pergi dari mana-mana pun. Kalau takdirnya mati, matilah. Mati dalam keadaan dia beriman, dia mati dalam keadaan dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka insya-Allah, kan, ada orang mati
nak seronok dia tak mau mati. Mati macam mana? Kalau kita tengok Datuk Dr. Harudin, dia nak mati walaupun anak dia kawal dia supaya jangan padatkan program kuliah. Anak dia ada diary sebagai pembantu. Dia sendiri ada personal diary. Personal note dalam poket dia tu, hak dia saja yang tahu, hak dia siapa tak tahu. Orang boleh, Allah ni orang boleh akses ataupun orang boleh hubungi dia terus. Kalau dia anak dia kawan, tak boleh. Dia tak bagi ada masa-masa dia tertentu boleh hadir kuliah. Dia nak buat pasal apa? Pada tu Harun dia sebut dia nak mati ketika berceramah, nak mati ketika berjuang, nak mati ketika berdakwah. Kalau tuan-tuan tengok Dr. Harun dia ni, dia punya tahap jantung dia sampai hospital ya jantung yang terhebat di Amerika Syarikat pun menyebutkan kepada dia, we are not welcome to you. Maknanya tak boleh terima dah. Kan, tak boleh pergi dah kan, tak boleh berobat dah. Ni depan dah, duduk habak, tak kira dah bypass dah, bypass apa penuh dah ke depan ni. Tak boleh juga, ditempuk ke belakang. Ke belakang pun tak boleh buat dah. Tak ada tempat nak buat dah. Untuk situasi. Tapi dia ada ni duduk gantung, selain daripada doa, zikir, munajat dan sebagainya, dia adalah ambil ubat sikit, duduk bergagah begitu je lah. Tapi buat kerja untuk agama. Kan, masih lagi boleh ke sana ke sini, walaupun dalam keadaan terbatas, tapi masih lagi mengajar sana sini. Sebab itulah matlamat orang-orang yang soleh itu, mereka yakin dengan Allah kerana Allah ada hafiz, Allah Ta'ala yang menjaga mereka. Kalau tak ada yang kata nak mati, matilah. Di mana-mana pun mereka tak nak mati ketika sedang tidur. Mereka berusaha untuk memaksimalkan seluruh kehidupan mereka. Kita tengok Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, Allah umur 88 tahun, kan? Dalam keadaan saya hadir dalam seminar Undang-Undang Syariah Islam di Kelantan beberapa hari yang lalu. Kalau kita tengok Tuan Guru Aziz, tuan-tuan, Allah datang lagi, boleh ceramah lagi 40 minit. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tahap tu tuan-tuan. Kan? Nak main lagi duduk. Kalau kita ni duduk di Subang Jaya Medical Center dah lah. Darul Ihsan berehat kat situ adalah kita ni kan. Tunggu berehat di rumah, dia tak mau tuan-tuan. Dia duduk lagi dalam tahap tu. Kadang-kadang ada masa dia sebagai mursyidul am gerakan Islam, main lagi mesyuarat di Kuala Lumpur walaupun dalam keadaan begitu. Sebab apa? Sebab hidup mereka nak didambakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia jadi motivasi lah. Pada saya yang masih muda-muda lagi ni, pada kita semua yang masih lagi gagah lah tuan-tuan. Kalau orang-orang saleh macam ni pun tuan-tuan, hidup tak ada kepentingan apa. Bukan ada pikat elah, pikat tak ada apa. Jadi Menteri Besar 23 tahun tak ada satu pun titik kekayaan yang diambil oleh dia. Rumah dia ada dulu, rumah tu lah. Rumah pergi rumah dia, rumah tak ada seti pun tak ada tuan-tuan. Sofa mewah pun tak ada. Yang ada adalah kursi kayu lama, adalah kursi-kursi apa biasa saja dalam rumah ni. Tak ada apa beza. Rumah kayu tu lah dia duduk daripada sebelum jadi Menteri Besar sampai hari ini. Yang dia ada dibangun kerana keluar pintu rumah, masuk pintu masjid. Keluar pintu masjid, masuk pintu rumah. Setiap waktu berjamaah. Tetapi lah bila-bila mana pun kita nak jumpa Tok Guru, pergilah. Waktu solat, insya-Allah jumpa lah dengan dia. Dia duduk di pucuk pintu. Lepas mayat dia duduk, lama-lama tunduk menangis dia, munajat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dia untuk diri dia, untuk anak dia, untuk keluarga dia, untuk ummahnya, untuk rakyatnya, untuk umat Islam keseluruhannya. Doa minta supaya Allah Ta'ala buka pintu hidayah, buka pintu hati semua supaya menerima syariat Islam seadanya, menerima syariat Islam semampunya untuk dilaksanakan di muka bumi. Bila sebut bab hudud, bila sebut bab qisah ta'dil, bila sebut syariah, undang-undang syariah Islam, tuan-tuan, dia begitu bersemangat, seronok dia bercakap, nak cakap lagi. Sebab di zaman dia lah dibukukan undang-undang syariah Islam tahun 1993. Kan, dibuat undang-undang tersebut. Sebab tu saya teringat bagaimana kata-kata Tun Saleh Abbas, bekas ketua hakim negara yang dipecat oleh kerajaan dan diambil manfaat oleh kerajaan negeri Kelantan untuk bersama-sama dalam tim membukukan rang undang-undang syariah Islam. Sebab kerajaan negeri Kelantan pimpinan Tuan Guru Aziz, mereka buat rang undang-undang tadi ni, buat kolokvium, buat simposium, buat seminar dan sebagainya, mengkaji balik undang-undang syariah, undang-undang Malaysia ni digabungkan dengan undang-undang yang berdasarkan kepada Al-Quranul Karim. Ramai pakar-pakar hebat dalam undang-undang syariah Islam, pakar-pakar hebat dalam undang-undang sivil, termasuk Tun Saleh Abbas. Kesimpulannya tuan-tuan, bila siap dibukukan akta tersebut, undang-undang tersebut, rang tersebut,
Tun Saleh Abah pernah mengatakan, wallahi demi Allah, jika sekiranya terlaksana undang-undang syariah Islam ini dalam negara kita, maka hakim tidak akan ada kerja. Hakim tak ada kerja nak buat apa tuan-tuan. Pasal orang tak berani nak buat kesalahan, orang tak berani nak mencuri, orang tak berani nak merogol, orang tak berani nak itu ini dan sebagainya. Kan? Orang tak berani sebab undang-undang syariah itu menghalang kerja nafsu buah mereka. Kan? Dia bukan nak mendera, tapi nak menjaga, mengawal, menghalang daripada terlibat dengan benda-benda yang ni. Kalau kita tengok kes rogol pada hari ini, baru-baru ni di Kelantan, satu remaja dirogol oleh 10 lelaki. Masuk dalam berita 2-3 hari lepas, ditangkap. Mereka yang didapati bersalah, saya tak tahu, dipahamkan ada katanya mati, ada kata tak mati, wallahu alam, mangsa tersebut. Mangsa jadi apa? Mangsa jadi mangsa. Perogol itu apa? Kena tangkap, kena penjara. Kalau 10 orang perogol, sehari RM50, kerajaan kena belanjakan untuk sediakan makanan kepada mereka. Sehari RM500 ada 10 orang. Kan? Kalau disabit kesalahan ada denda, perogol kena bayar kepada kerajaan. So apa mangsa dapat? Mangsa dapat apa tuan? Mangsa dapat trauma. Mangsa dapat kehilangan keyakinan diri, hilang maruah diri. Mangsa tak dapat apa. So di mana keadilan undang-undang sipil? Sedangkan undang-undang syariah Islam, perogol kena sabit kesalahan, cukup bukti lengkap semua, maka perogol akan dikenakan hudud. Perogol akan disebat kalau dia belum berkahwin dengan 100 kali sebatan. Kalau sudah berkahwin, dia rejam sampai mati. Dan dia akan dikenakan dia ada denda, ambil sebahagian daripada nisab yang ditentukan sebahagian daripada harta dia bagi kepada si mangsa rogol tadi. Nampak keadilan atas dunia ini. Ini mangsa tak dapat apa. Kerajaan tak kena rogol, tetapi kerajaan dapat duit daripada perogol. Mangsa dapat, mangsa malu. Mangsa tak apa kena 10 kali rogol, tuan hancur. Dunia dia bagi. Kan? Siapa kita kahwin pada depan ni? Dan sebagainya. Kan? Ini keadilan Islam yang kita kendaki. Sebab tu kita tak ada cara lain. Yang kedua, tuan-tuan, saya tuan-tuan rayu lah, tuan-tuan berdoa lah pada Allah banyak-banyak supaya Allah buka hati pemimpin-pemimpin kita, YB kita, ahli parlimen kita untuk bersetuju dengan rang undang-undang tersebut dilaksanakan, khususnya di negeri Kelantan ini. Kita minta kalian, tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, kebiasaannya menjadi realiti ataupun kebiasaan di dunia ini, mana-mana kumpulan yang menguasai ekonomi sesebuah negara, maka kumpulan tersebut juga menguasai politik negara tersebut. Betul atau tidak tuan-tuan? Betul. Tuan-tuan tengok Amerika, siapa yang kawal? Obama tu boneka. Yang menjadi Perdana Menterinya adalah Yahudi, Israel Anatollah. Obama, Bill Clinton, George Bush dan sebagainya itu hanyalah boneka. Sebab yang menguasai ekonomi kerajaan Amerika hari ini adalah Yahudi. Sama juga di negara kita Malaysia, yang menguasai ekonomi kita hari ini adalah China. Dan tidak mustahil satu hari nanti China akan menguasai. Dia buat macam mana pun. Hari ini pun dia dah tentukan. Maka bila kerajaan terpaksa layan kehendak beberapa kumpulan-kumpulan China. So kalau nantilah mereka itu yang menguasai pentadbiran negara, takkanlah mereka nak buat laksanakan undang-undang syariah Islam yang menjadi kewajipan kepada kita mengimani bahawa itu adalah arahan dan peraturan datang daripada Allah sebagai pencegah kepada masalah-masalah jenayah yang berlaku dalam negara kita. Ya, waktu kerja kita hari ini doa sebab Allah Ta'ala boleh yang nak ubah hati, nak ubah tangan, nak ubah segala-galanya Allah. Dia yang kawal kita, dia yang jaga kita, bukan kita. Kita walaupun kita tak mau, tapi Allah kata kalau dia kata dia nak, Allah boleh gerak hati kita. Sebagai contoh, kalau dulu mana orang cakap tentang hudud, Yadim, Jakim tak berani sebut bab hudud. La Jakim sebut hudud. Yadim, Yayasan Dakwah Islam Malaysia, kan? Di mana orang sebut, la anjurkan seminar hudud. Satu perkembangan yang baik.
menteri kerajaan, mana berani sebut hudud? La berani Datuk Seri Jamal Khair Baharudin di Parlimen sebut, tawarkan kepada mana-mana kerajaan negeri yang nak bawa private bill, tolong bentangkan, tolong bagi tahu. Dia tolong bawa. Dia sendiri tak sangka dia nak cakap begitu, tetapi takdir Allah gerakkan hati dia, gerakkan lidah dia untuk berkata demikian, menyebabkan kerajaan Kelantan angkat tangan beritahu, kami nak bawa rang undang-undang syariah Islam dan mesti menteri bersetuju private bill yang kita nak bawa. So dia kena terima. Ini yang berlaku. Justru itu adalah hadirat semua tu perancangan daripada Allah. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yakhrujuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya, jadi perancangan Allah, musuh merancang, Allah merancang, Allah sebaik-baik perancang. Kita berkata kan, kita tengok hari ni kan, orang nak pada agama, orang nak begitu-begini kan. Saya sebut tadi lah, kalau dulu stadium main bola, dan di stadium orang berselawat dalam stadium. Kalau dulu stadium orang main bola, ada orang di stadium, kadang-kadang orang buat sembahyang hajat. Kan, ini perkembangan yang sangat baik, sangat positif. Kan, kalau stadium orang main bola, orang buat konsert, dalam stadium orang main bola, orang berselawat. Okeylah. Kan, mana kecenderungan tu orang. Jadi insya-Allah Allah Taala akan pastikan dia akan terlaksana lah. Kita berdoa saja, kita berdoa, jangan betul-betul, jangan lupa-lupa kan, doa kepada Allah supaya Allah Taala buka pintu hati semua untuk menerima segala peraturan-peraturan yang telah diputuskan. Tak timbul soal kondusif, tak timbul soal orang faham tak faham. Yang saya jadi pelik tuan, yang menentang ni kadang-kadang bukan orang biasa, orang Islam, bahkan yang kerti agama juga. Timbul persoalan kondusif tak kondusif. Kan? Timbul kerajaan Kelantan ni boleh buat ke? Adakah kemampuan penjara dia? Adakah kemampuan penyebar semua? Tuan-tuan, ini kerajaan yang buat keputusan ini, bukan kedai kopi. Ini kena buat keputusan ini di Dewan Undangan Negeri, tempat berlakunya penggubalan undang-undang. Ini bukan cakap-cakap kedai kopi. Datuk Seri Jamal Khair Baharudin bukan bercakap di PWTC, bercakap di Parlimen. Dia kode. Dia benda yang direkodkan kan. Jadi maknanya Allah Taala mengaturkan segala-galanya. Kerajaan dia ada peruntukan dia ada bajet dia ada fasiliti dia boleh buat. Yang keduanya, ada orang sebut pula sehingga orang faham baru boleh buat. Saya nak tanya tuan-tuan, faham semua ke undang-undang sivil ni? Faham tak? Kanun tanah negara faham? Faham tak? Tobat tak faham? Kecuali ada pejabat daerah, pejabat tanah, tu faham pejabat tanah, tak faham semua apa kanun tanah negara. Berapa banyak kanun ayat negara, kanun tanah negara, kanun pasiak negara, kanun macam-macam negara. Kita erti semua kan tuan? Waktu nak buat undang-undang sivil, dulu nak kenalkan undang-undang dia. Adakah semua ayat faham? Mana ada faham? Dia rasa yang faham tak faham, langsung pula buat dulu undang-undang. Kan? Ini tiba-tiba timbul pula yang kita marah kalau yang cakap tu bukan Islam tak apa. Ni bercakap tu orang Islam. Yang bercakap tu orang Islam. Ayat tu yang kita sangat-sangat kecewa. Kan? Jadi nak sebutnya nak cukup faham bila tak payah nak faham. Buat. Sebab dia undang-undang Allah Ta'ala. Bila undang-undang Allah ni adalah kan, penyelesaian dia yang terbaik daripada baik. Setiap malaikat mempunyai nama-nama tertentu seperti yang kita ketahui, Atid, Raqib, Kiraman, Katibin dan sebagainya. Apapun bolehlah dibuat perbandingan dengan pangkat polis yang mana mereka digelar mengikut pangkat mereka seperti sarjan, lance corporal dan sebagainya. Apapun yang penting adalah manusia mempunyai pengawal yang akan mengawal segala tingkah lakunya setiap saat. Akan senantiasa ada penjaga yang setia menulis segala perbuatan amalan kita. Sekali-kali kita tidak dapat menipu kerana segala-galanya telah sedia tercatat di buku rekod amalan. Contohnya, pada setiap hari Jumaat kita mengamalkan bacaan surah Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, maka ada pencatat yang merekodkan perbuatan kita. Terutama pagi-pagi Ahad macam ni, pagi-pagi hari Minggu, hari Sabtu, hari Ahad, kita duduk dalam kuliah macam ni, semua direkod, recorded oleh malaikat yang 24 jam. Mereka tak tidur, mereka tak makan, mereka tak mengantuk, mereka tidak, macam mana sifatnya manusia, mereka mengawal kita semua.
Kan? Bayangkan tuan-tuan, kadang-kadang macam-macam perkara boleh berlaku. Hari ini kita dapat hidup dengan sempurna disebabkan kawalan oleh penjaga-penjaga yang senantiasa patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, segala catatan amalan pahala itu akan dicatatkan dengan rapi. Kitab-kitab amalan yang telah dicatat itu akan dibuka apabila roh dibangkitkan semula sesudah mati di padang mahsyar kelak. Semua manusia bermula daripada umat Nabi Adam alaihissalam akan dibacakan buku amalan mereka. Kan? Jadi kita tak dapat lari tuan-tuan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kerana semua perkara yang kita lakukan itu ada rakam, direkod, dan ianya akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Kita baca dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala, pada hari ini kata Allah, kami sealkan mulut mereka. Nanti di pada masyarakat mulut cakap bukan? Kaki cakap. Ni kaki kita, aku hari ni sekian hari bulan 31 Mei aku berjalan ke surau, start kereta pergi surau, menggunakan kaki dan tangan untuk solat berjamaah. Semua kaki akan bercakap. Mulut tak boleh bercakap sebab mulut auta. Kan? Mulut dia auta. Lelah dia pun kita auta. Kan? Walaupun di mahkamah saya mengaku bahawa semua kenyataan yang keluar daripada mulut saya ini adalah benar, tidak ada yang benar melainkan semuanya benar-benar belaka. Auta kadang-kadang. Tambah pula hanya tak ada sumpah wallahi wa billahi wa tallahi dan ila. Saya kagum tengok baru ni tuan-tuan, Dr. Raja Nazrin, Sultan Perak yang baru, kan, mengangkat sumpah depan jenazah baru. Angkat sumpah tuan-tuan apa disebut? Wallahi wa billahi wa tallahi, beta akan takbir negeri Perak dengan undang-undang syariah Islam. Betul tak? Tuan-tuan tengok tak? Dia mengaku tuan-tuan. Kan? Beta akan mentadbir negeri Perak mengikut undang-undang perlembagaan negeri dan undang-undang syariah Islam. Lebih kurang mafhum lagu tu lah. Kan? Semua orang tengok. Satu dunia tengok kenyataan tersebut. Dia bersumpah dengan nama Allah. Kalau dia tidak melaksanakan, dijawab dengan Allah Ta'ala nanti. Itu dia tuan-tuan. Dia bersumpah tu, wallahi wa billahi wa tallahi, jangan baik. Kan? Dia bersumpah bukan jenis sumpah dengan lain-lain. Kan? Sumpah dengan nama Allah, Zat yang Maha Sempurna. Kan? Kita doa lah. Itu saya kata kat kawan-kawan di Perak, aku buat banner besar-besar sikit. Kan? Nyokong kenyataan, support kenyataan Sultan Perak yang baru dengan melaksanakan undang-undang syariah Islam, dan Sultan Perak mesti melaksanakan undang-undang syariah Islam di negeri Perak Darul Ridwan. Apa tu buat lagu tu lah. Support dia sebab dia nak buat. Kalau dia nak buat, alhamdulillah lah. Kan? Dulu zaman Pak dah tak ada nak buat. Zaman tu lah dulu berlakunya secara hitam tu berlaku kan. Dan merentah sebelah negeri kan, sebelah bulan dia dapat mentadbir. Kan? Lepas tu tak ada nak buat dah. Kan? Tak apalah. Yang lepas tu lepas, maknanya kita mengharapkan ianya agar benar-benar berlaku, bukan dengan mulut saja. Sebab mulut ni boleh auta. Kan? Pada masya-Allah kata kami kunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami sirkan mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan berkata-kata. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki akan menjadi saksi di atas apa yang mereka kerjakan masa hidup di dunia ini. Kan? Jadi saksi semua. Kan? Tak ada dah nak auta, tak ada dah. Mulut ni nanti dia akan auta. Orang tanya, gini kak, kaki akan jawab, tangan akan jawab. Kan? Kalau biar mulut, dah Tuhan, saya tak buat, saya tak buat, saya ingat saya tak ada, saya tak pergi kelabing tu, saya tak pergi tempat maksiat tu, buatlah Tuhan. Mulut boleh auta, tapi nanti Allah kunci semua. Baik. Di akhirat kelak seluruh anggota badan akan bercakap menjelaskan apa yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Anggota lain seperti kaki, tangan, mata, perut yang akan bercakap tanpa ada satu pun penipuan pada saat itu. Mulut yang senantiasa berbohong dan peta bercakap di dunia tidak mampu lagi untuk menafikan segala pengakuan anggota badan yang lain. Lantaran mulut telah dikunci, walaupun sehebat mana pun putar alam bicara mulut semasa di dunia, ia langsung tidak dapat membantu kita semasa di akhirat kelak. Kan? Di mai pula tuan-tuan satu jenis golongan antara dunia ni tuan-tuan, dia jenis saya bukan tolak hudud tapi tak sesuai lagi waktu ni. Itu dia. Itu pokok munafik besar dia panggil.
Kan? Saya bukan tolak wuduk, tapi selagi ekonomi belum mantap, ianya tak boleh dilakukan. Assalamualaikum. Ada sahabat-sahabat kita tuan pergi jumpa dengan Diana Sophia, modeling, model terbaru. Kan? Calon hari ini akan menentukan nasib beliau. Kan? Ada orang pergi jumpa dia tuan. Kawan-kawan kita pasal dia buat kenyataan begitu, dia tidak akan menyokong perang undang-undang wuduk yang akan dibentangkan di parlimen. Satu. Yang kedua, dia menyebut bahawa aurat ini adalah masalah peribadi. Kan? Ada orang-orang kita, para ulama ni, kata ustaz-ustaz kita pergi jumpa, sebut pada direct, personally, sebut depan ramai-ramai, bukan ramai lah, duduk bincang tu, dia sebut ittaqullah. Dayana ittaqullah, takwa pada Allah, takutlah pada Allah. Kan? Tarik balik, kalau boleh buat tariklah, istighfar banyak-banyak. Walaupun kamu dengan parti kamu yang memang terang-terang menolak, tapi kamu jangan tolak. Patut dia jangan buat lah lontaran, jangan jawab no comment, no idea, no comment, cukup lah. Bila dia komen menyebabkan akidah dia, kita tengok dia komen dengan penuh semangat baru. Itu masalah. Patut tarik balik kenyataan bahawa aurat adalah masalah peribadi, bukan. Ianya adalah perintah daripada Allah. Kan? Kamu tak tutup aurat, kami kena tegur. Kamu tak buat, kamu punya halu. Kan? Ada orang tegur sampai tahap tu. Kan? Sebab jangan biadab sangat. Jangan mentang-mentang kamu firm, kamu lawyer lah, kamu gitu gini. Kamu rasa kamu kemas. Kan? Mungkin sokongan kamu hari ini nampak padu dan padat dan sebagainya. Tapi kamu kena ingat, Allah boleh cabut. Bila-bila masuk apa yang kamu katakan pada hari ini, Allah boleh tarik balik nikmat kebaikan yang Allah berikan selama ini kepada kamu. Kan? Jadi senyap itulah. InsyaAllah senyum kerja-kerja dari begitu. Kan? Begitu. Jadi maknanya jangan lupa sangat. Baik. Justru apabila kita Islam dan menanamkan dalam pemikiran kita keyakinan tentang perkara ini secara automatically, kita akan cuba memperbetulkan diri di saat ini juga. Contohnya dalam urusan jual beli, kita akan jujur dengan setiap ukuran timbangan dan tidak menipu para pelanggan. Jika kita senantiasa sedar betapa akan dicatatkan dalam buku amalan kita apa yang dibentangkan di akhirat kelak. Kan? Jadi orang yang beriman, dia akan terus buat perubahan dalam dirinya. Kan? Dia tak maulah sampai melampau-lampau, sampai menggila dan sebagainya. Jadi dalam urusan jual beli, dia tak akan menipu. Kadang-kadang kita ni sampai adha'afan, sampai melampau-lampau, melampaui batas. Kan? Gitu. Jadi banyak lagi contoh-contoh yang lain. Maknanya bila dia akan ingat balik bahawa nanti yang akan bercakap nanti di padang mahsyar bukan mulut, yang akan bercakap nanti, ustaz, kaki kita nanti ada ruang suara ke ustaz? Jangan timbul lah tuan. Ustaz, nanti tangan kita ni nanti dia boleh macam ada mulut gigi lidah kalau ustaz. Kan? Mata kita nanti boleh cakap dia lagu mana ustaz? Perut bercakap lagu mana? Perut ada lubang. Lagu mana dia tak cakap ustaz? Jangan kita fikir. Sebab tu akal kita terbatas, kita tak boleh fikir. Kan? Sama juga Allah kata apa? Syurga ini arduha as-samawati wal ard. Syurga di luar langit bumi. Weh ustaz, habis tu neraka tu tak mana kalau luar langit ke bumi? Jangan tanya tuan-tuan. Alam akhirat dengan alam dunia tidak ada persamaan, jauh. Alam dunia ni Allah habis semua, hapus semua. Munculnya alam akhirat, alam yang lain, totally different. Kan? Berbeza sungguh-sungguh. Kita tak boleh nak imajinasi dengan akal pemikiran kita yang sangat terbatas. Kan? Jangan ada bayang lagu tu lah ni. Tak ada. Soalan-soalan bingung lagu tu ada. Ada orang tanya lagi. Kan? Ustaz lagu mana nak cakap? Kaki boleh cakap. Ustaz boleh. Dia boleh nampak dunia memang tak boleh cakap. Kaki memang tak boleh cakap. Kan? Tapi nanti Allah buat lagu mana pandai. Dia Tuhan kita. Dia buat kita. Daripada tak ada jadi ada. Pelik apa? Kan? Sebab tu setengah orang dia bagi dia mati, finish. Mati apalah. Lepas tu dunia ni pulut. Dia pulut sungguh-sungguh. Kan? Ada setengah dapat, ada setengah tak dapat. Kan? Begitu. Baik. Akhirnya tuan-tuan, malangnya jika kita memandang mudah akan buku amalan yang dicatat oleh para malaikat, kita akan kekal menipu dalam urusan perniagaan sebagai contoh. Maka tunggulah saat pembentangan segala amalan kita di akhirat kelak. Kita mungkin akan boleh lepas menipu di dunia, tetapi tidak di akhirat. Kita mungkin boleh mengaut pelbagai keuntungan di dunia, hasil daripada penipuan licik kita, tetapi di akhirat ianya akan memakan diri sendiri. Mudah-mudahan daripada beberapa ayat yang kita bacakan ini akan menjadi muhasabah kepada kita untuk sama-sama kita terus menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman akan hari akhirat, beriman dengan apa sahaja yang diberitakan oleh Allah
mensuburkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala senantiasa campurkan hidayah kepada kita agar kita senantiasa berada dalam suasana dan keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena itulah sahaja yang boleh menyelamatkan kita di dunia hingga di akhirat. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.